Kita kena menghilangkan perkara-perkara yang boleh menghalang kita daripada dapat rahmat, kasih sayang Allah dan maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Antaranya perkara yang menghalang kita dapat rahmat maghfirah iaitu derhaka. Derhaka kepada siapa? Mak, ayah, bagi siapa yang ada mak dan ayah. Tak? Kena minta maaf lah. Mak, hamba minta maaf mak buat apa ni? Nak ni bulan Ramadan ni nak kaut rahmat dan maghfirah Allah. Abang minta maaf ayah. Segala kesilapan perkara yang pernah abang lakukan dari sudut perkataan dan perbuatan, itu pada mak ayah kita. Dan kalau mak ayah kita mati dah, kita boleh minta maaf dengan melakukan amal-amal soleh, semayang ada, semayang fardu, semayang sunat, buat baik kepada orang-orang yang rapat dengan orang tua kita dulu, adik-beradik mak ayah kita, pak saudara kita lah, mak saudara kita, kawan-kawan baik mak ayah kita buat baik. Mereka susah, kita tolong. Bulan Ramadan ni lah. Bulan Ramadan ni bulan untuk kita apa tuan-tuan? Menyebarkan kasih sayang. Dengan sebulan ni lah, kita dilatih untuk menyebarkan kasih sayang. Keluar daripada bulan Ramadan, kita sambung kasih dan sayang itu. Bukan bulan Ramadan saja. Dia bulan Ramadan ni macam-macam. Bulan kasih sayang, bulan sabar, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan berkat, macam-macam. Tak cukup setengah jam tazkirah kita. Setengah jam ke sejam? Ke sampai buka puasa? Ustaz, sampai buka puasa? Tak sejam tak lah, setengah jam. Jangan lagi lah, duduk dulu. Tak sampai setengah jam insyaAllah. 15 minit je. Tazkirah tak boleh lama-lama. Kalau lama-lama tu syok sendiri namanya. Baik. Tazkirah kan? Santai-santai saja. Yang tak santai ni tuan-tuan ni macam seria je. Tahulah lapar. Saya lapar juga. Tu. Jangan derhaka, maknanya minta maaf lah. Jadi apa ni, yang lain juga perkara yang boleh menghalang daripada kita dapat rahmat maghfirah, bermusuhan. Kalau kita ada musuh selama ni, janganlah bermusuh. Sebab kita bermusuh, bila bermusuh memang tidak dapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang buat jahat pada kita, kita maaflah. Tu Tuhan kata in ta'fu aqrabu littaqwa. Kalau mu beri maaf, itu lebih kepada ketakwaan. Sebab tujuan kita duduk dalam bulan Ramadan ni, nanti kita nak jadi orang bertakwa. Antara sifat orang bertakwa iaitu beri maaf ataupun memaafkan. Itu yang pertama secara ringkas ni lah. Yang kedua, kita nak sambut ni. Dalam Ramadan ni kita sambut dengan macam mana? Memperbanyakkan niat yang salihah. Niat-niat yang baik. Terlintaslah benda-benda yang baik. Jangan terlintas benda yang tak baik. Niat nak apa? Nak buat baik, nak sedekah, nak berzikir, nak berselawat. Ketiga, berazam menjadikan Ramadan yang kita dapat tahun ni adalah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelum ini. Keempat, iaitu menjauhi. Yang keempat ni, macam mana kita nak sambut Ramadan ini? Dengan menjauhi kawan-kawan, teman-teman yang buruk perangainya. Bukan kata bermusuh, bukan putus kawan. Tak, jauhkan saja. Hak jenis cakap, orang panggil kata, dia ni banyak buah, tahu banyak buah. Janganlah. Bulan puasa ni senyap itu adalah tasbih. Senyap. Kalau boleh cakap yang patut je. Oleh sebab tu Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa hak percaya, siapa percaya ya? Siapa percaya yang ada hari akhirat, adanya datangnya hari kiamah, hari kebangkitan, Nabi kata hendaklah dia qul, katakan khaira, perkara-perkara yang baik. Tak mampu cakap benda yang baik, senyap je. Kalau orang maki kita, senyap. Dan Nabi ajar kalau orang maki juga pada kita, sampai kita rasa tak sabar nak cakap juga, cakap apa? Inni sa'ib. Apa dia mau cakap ni? Aku cakap Arab lah. Tapi hak ni je lah aku pandai. Aku puasa. Terjemah pada dia. Sudah. Maknanya kita tak perlu
membalas perkataan yang tidak baik seperti perkataan yang dilontarkan dia kepada kita. Tu. Kawan-kawan yang buruk perangai, teman-teman yang malas. Sebab malas ni sifat siapa? Sifat munafik, orang munafik. Orang beriman dalam kamus hidupnya tidak ada apa? Tidak ada sifat malas. Jangan kawan dengan orang-orang yang buruk perangai dan malas. Malas daripada melakukan ketaatan. Yang kelima, ni kita. Sekarang kita tengah buat, iaitu menghadiri majlis ta'lim. Bukan berhenti. Duduk dalam majlis ta'lim ataupun majlis ilmu supaya kita sentiasa beringat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu sangat beri manfaat kepada orang beriman. Orang beriman je lah. Baik tuan-tuan. Itu baru mukaddimah tu saya kata sampai buka puasa. Baru mukaddimah. Baik, apa saya nak kongsi pada petang ini untuk tazkirah kita petang ni daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni akan diulang-ulang saban tahun. Bagi siapa yang ambil pot lah. Yang tak ambil pot macam first time lah dengar. Tak apa. First time dengar pun alhamdulillah. Yang biasa dengar tu kita jadikan sebagai tazkirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lahul hasanat bi ashri amsalha ila 700 dhi'fin. Setiap amal anak Adam ni, kita ni, bila kita buat amal, apa-apa amal lah, tapi amal baik lah, sama ada amal fardu ataupun amal sunat, Allah Ta'ala gandakan amalan kita itu daripada 10. Kita buat satu, apa dia contoh? Kita senyum. Senyum amal baik. Tabassamuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Nabi kata, mu senyum ke saudaramu itu sedekah. Senyum lah. Bukan susah pun. Senyum. Dapat satu. Tapi satu tu Tuhan gandakan 10. Hingga berapa? 700 kali ganda. Masya Allah. Banyak tu. Illa siyam dalam hadis ni. Ini hadis kudusi. Kecuali, Allah Ta'ala kata kecuali puasa. Fa innahu li. Kerana puasa tu untuk aku. Puasa mana ni? Ni puasa sekarang ni lah. Kita puasa pada bulan Ramadan. Puasa sunat tidak. Puasa Ramadan ni untuk aku. Allah Ta'ala kata. Wa anna ajzi bi, dan aku yang akan gandakan ikut suka aku nak beri banyak mana. Oleh sebab tu orang yang berpuasa pada bulan Ramadan pahalanya kadang-kadang tak terhitung banyaknya. Kerana apa? Kerana puasa bulan Ramadan ini puasa yang Allah Ta'ala muliakan berbanding puasa-puasa yang lain, disebabkan kerana bulan itu sendiri, bulan Ramadan. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Puasa ni tuan-tuan, kita nak sebut puasa bulan Ramadan. Puasa Allah Ta'ala jadikan pada bulan Ramadan, di antara ciri-ciri puasa di bulan Ramadan itu ialah sifat sabar itu akan terzahir daripada puasa itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kata dalam firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala akan memberi pahala kepada orang yang sabar bighairi hisab, tanpa ada apa? Kalau tanpa hisab ni tak terkira lah, kita terjemah. Tak terkira banyaknya. Oleh sebab tu pahala puasa bulan Ramadan ini Allah Ta'ala beri mengikut apa? Kesabaran dia. Berapa banyak sabar dia ketika dia menjalani ibadat berpuasa. Dan para ulama menyebutkan bahawa dalam bulan Ramadan itu ada 3 jenis sabar. Ada berapa jenis sabar? 3 jenis sabar. Pertama, sabar dalam mentaati Allah. Kedua, sabar daripada melakukan maksiat. Ketiga,
sabar dalam menghadapi ketetapan ujian daripada Allah. Ketiga-tiga jenis sabar ni ada di dalam puasa, di dalam bulan Ramadan. Nah, pertama apa dia tuan-tuan? Sabar. Sabar dalam melakukan ketaatan ni, kesusahan yang terbit daripada amalan ketaatan kita, Allah Ta'ala beri ganjaran, Allah Ta'ala beri pahala. Nah, sabar kita. Oleh kerana itu dalam satu hadis Nabi SAW kata, as-sawmu nisfus sabri. Puasa itu separuh daripada sabar. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi sendiri menamakan Ramadan itu bulan sabar. Kena banyak sabar. Wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhul jannah. Nabi kata, bulan Ramadan itu bulan sabar, was sabru, dan sabar itu adalah pahala bagi orang yang akan mendapat, merupakan pahala bagi orang yang akan mendapat syurga. Tu. Oleh sebab tu Allah Ta'ala muliakan Ramadan ni kerana terbitnya sabar pada amalan kita ketika kita mengerjakan puasa. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala gandakan kepada kita amalan-amalan, dalam hadis yang sebut tadi, bahawa Allah Ta'ala gandakan amalan yang biasa luar daripada bulan Ramadan ini 10 hingga 700 kali ganda, tapi pahala amalan kita buat dalam bulan Ramadan ini Allah Ta'ala gandakan tidak terhitung. Tidak terhitung nilainya, jumlahnya. Imam Nakhai menyatakan bahawa puasa sehari di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 hari. Satu tasbih dalam malam bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 kali tasbih pada hari-hari dan bulan yang lain. Dan mengerjakan satu rakaat pada bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 rakaat pada bulan yang lain. Allah Ta'ala lipat gandakan pahala amalan kita berbanding amalan-amalan yang kita lakukan di luar daripada bulan Ramadan. Baik. Dalam hadis ni juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hadis ni hadis kudusi, Allah Ta'ala kata, puasa tu untuk aku. Puasa tu untuk aku. Apa makna dia? Di sini ulama hadis mengatakan bahawa makna puasa untuk aku, untuk Allah itu terkandung dua maksud. Pertama, maksud dia, tafsirannya itu ialah puasa meninggalkan kesenangan diri dan keinginan semula jadi semata-mata kerana Allah. Tu. Makna apa? Makna puasa tu untuk aku. Kerana dalam bulan puasa ni tuan-tuan, puasa Ramadan ni dia tak sama dengan ibadat lain. Seperti orang ihram haji, ihram umrah, dia menahan diri juga. Tetapi tak banyak perkara yang dia tahan dan tidak lama seperti dalam bulan Ramadan. Contoh orang ihram haji, ihram umrah, dia tak boleh pantang larang dia, tak boleh bersetubuh dengan isterinya dan tak boleh mengambil wangi-wangian sebagai contoh. Tapi dalam tempoh yang singkat lah, bukan sebulan. Bila dia dah tahallul boleh lah. Contoh lain, solat. Solat ada pantang dia, ada pantang larang dia, tak boleh minum, tak boleh makan, tetapi dalam tempoh yang singkat. Ketika mana? Ketika dalam mengerjakan solat tak boleh makan, tak boleh minum. Makan, minum juga batal lah. Bahkan dalam solat dia tak boleh lapar. Kalau kita nak solat, depan muka kita, depan mata kita ada nasi biryani, tak boleh solat, perut lapar. Bau kuat ni. Makanan. Nasi ambeng. Sedap sungguh. Bau panas-panas. Dengan ikan keringnya tu. Tak boleh semayang lagi. Kena selesaikan perut kita dulu, barulah boleh kita sembahyang. Bahkan ada pendapat dalam salah satu daripada riwayat mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad, boleh kita minum dalam semayang. Tapi bukan mazhab Syafi'i lah.
Jangan buat gitu. Kena. Sembahyang duha esok pagi minum air. Apa minum air kan puasa? Sembahyang sunat. Sembahyang sunat bukan bulan Ramadan lah. Ataupun puasa sunat malam. Nanti tarawih. Haus sangat nak minum air seteguk. Boleh. Tak batal. Tapi solat sunat. Bukan solat fardu. Jangan salah tu. Jangan salah dengar. Ustaz tu ajar. Dia pun mengadu ke pejabat kadi, pejabat agama. Ustaz tu ajar boleh minum air dalam sembahyang. Nanti dulu bukan mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Salah satu dalam mazhab, pandangan dalam mazhab Hanbali boleh minum air ketika solat sunat, bukan solat fardu. Baik. Tu. Maksud apa? Yang dikatakan tadi wa ana ajzi bih. Aku berikan pahala itu kerana puasa itu Allah Ta'ala kata untuk aku. Kerana pada bulan Ramadan ini segala keinginan kita, kehendak kita, kita kena imsak. Kita kena tahan dalam tempoh yang lama tu. Kena tahan pukul berapa? Pukul 5.49 subuh tak? Sampailah nanti nak buka puasa 7.16. Oh lama tu. Ada orang pernah semayang daripada pukul 5.49 pagi sampai 7 suku. Lama dia semayang. Kalau dia semayang lama sekali pun, dia ada senggangannya tu. Maknanya dia boleh boleh berhentikan semayang, bagi salam, boleh makan dan minum. Tapi puasa tidak. Puasa ni lama, keinginannya tu ditahan, bukan setakat apa? Makan minum, semua perkara yang membatalkan semayang. Memasukkan perkara dalam rongga yang terbuka, masuk ubat tak boleh, bersetubuh tak boleh, dan macam-macam lagi. Itu baru perkara-perkara yang membatalkan puasa secara zahir. Belum perkara-perkara yang membatalkan puasa dari sudut batin, iaitu apa? Pahala. Itu di antara maksud. Allah Ta'ala kata puasa tu untuk aku. Yang kedua, ulama kata yang dimaksudkan puasa dalam hadis tadi tu puasa untuk aku, iaitu puasa pada bulan Ramadan merupakan rahsia seorang hamba dengan Tuhannya. Tak ada seorang tahu. Contohlah, kalau si Ali tu dia kata dia puasa, sedangkan dia tak puasa, tak ada siapa tahu. Kecuali orang itu puasa di luar pada Ramadan. Dia tak puasa, orang lain tahu. Apa dia makan ni? Biasa ngeteh sama-sama pagi. Dia puasa. Mana orang tahu dia puasa. Tapi pada bulan Ramadan semua tak tahu dia puasa atau tak. Orang anggap kita semua puasa depan saya ni. Kecuali yang perempuan lah. Saya tak puasa sebab saya cuti. Tapi semua orang tak tahu. Secara umumnya tiada ada manusia yang tahu puasa kita ni macam mana. Melainkan siapa? Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu puasa bulan Ramadan itu terbina kepada dua. Disebut oleh ulama, puasa bulan Ramadan itu terbina daripada dua perkara. Pertama apa? Niat dalam diri. Allah je tahu. Niat kita puasa kerana apa? Yang kedua, perbuatan kita meninggalkan segala perkara yang nafsu suka. Yang kita boleh buat secara tersembunyi. Kita boleh buat senyap-senyap dalam bilik. Kita boleh buat dalam rumah kita. Kita seorang dalam rumah. Kita boleh buat. Tak luar kita lagak macam orang puasa. Buat doa gitu. Apa ni? Puasa lah. Orang tak tanya. Sebab apa? Memang semua puasa. Tapi Allah dan dia sahaja tahu. Dalam riwayat disebutkan bahawa juga bahawa malaikat pun turut sama. Allah Ta'ala perintahkan. Malaikat biasa catat ni. Allah Ta'ala perintahkan jangan catat apa-apa. Jangan catat apa-apa sebab aku yang beri. Maknanya malaikat tak catat apa-apa lah. Dalam bulan Ramadan ini. Dan ulama sebut juga bahawa dalam bulan Ramadan ini kita selamat daripada apa? Terselamat daripada penyakit hati namanya riak. Tak ada orang puasa bulan Ramadan ni dikira riak. Sebab apa? Sebab semuanya berpuasa. Tu tuan-tuan. Yang saya sebutkan tadi bahawa maksud yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis kudusi, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pahala ikut banyak mana yang dia nak kepada hambanya
yang berpuasa. Kerana apa? Kerana orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan apa yang diinginkan oleh nafsunya. Mula-mula pahitlah, mula-mula sakitlah tuan-tuan, tapi lama kelamaan kita tinggalkan perkara yang kekasih kita, yakni Allah Ta'ala benci, kita tinggal, kita suka. Tapi Tuhan tak suka. Lama-lama yang daripada pahit tu akan timbul rasa manis. Lazatnya, nikmatnya kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ni panjang sikitlah. Ujungnya Nabi SAW kata kenikmatan, ketenangan, kesenangan, kegembiraan orang yang berpuasa itu di antaranya Nabi sebut dalam hadis ni dua perkara. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Apa dia? Yang pertama, farhatun inda fitrihi. Gembira ketika kita nak buka puasa. Tuan-tuan cuba ingat balik. Cuba ingat balik Ramadan yang lepas lah. Sebab kita tak buka lagi. Cuba ingat. Kita buka apa? Makanan apa? Hatta kita minum air seteguk pun, kita rasa akan datang ketenangan yang luar biasa ketika buka puasa. Tak ada. Tak ada pada hari lain dan bulan yang lain. Ketika kita nak merasai ataupun nak mengambil hidangan ataupun air untuk kita menghilangkan haus yang kita tahan dahaganya sepanjang hari. Rasa ketenangan. Oleh sebab tu nanti nak buka puasa tuan-tuan, ambil masa. Itulah di antara saat detik waktu yang paling mustajab, iaitu kita mintalah sebelum buka puasa, kita berdoa, kita berzikir, baca Quran. Anak-anak yang pegang handphone tu suruh off handphone. Ni saya ingat ni, kepala-kepala keluarga ni. Ini keberkatan. Kita nak berkat macam mana dalam bulan Ramadan ni, kejap lagi kita nak amal. Waktu buka puasa, sebelum buka puasa dalam 15 minit, setengah jam, kita kepala keluarga, ayah-ayah jadi ustaz. Kat masjid tadi, ustaz orang yang mengajar. Nanti kat nak buka puasa, ayah jadi ustaz. Kita kena tunjukkan karisma kita sebagai ayah. Wow, ayah dah jadi ustaz. Buat apa ustaz? Kita cakaplah apa yang ustaz cakap tadi. Dalam tazkirah asar tadi. Anak-anak, off semua belaka handphone. Ayah nak cakap. Cakaplah, sebutlah nama Allah di dalam rumah kita. Antara punca, orang duk mengadu, rumah saya ni duk tenang ustaz. Saya bila masuk rumah je serabut perut. Apa punca? Puncanya kerana kita kurang menyebut nama Allah. Kita kurang menyebut firman Allah Ta'ala di dalam rumah kita. Di hadapan ahli keluarga kita. Di hadapan isteri kita. Anak kita sulung, abang long ke, kak long ke, kak ngah. Sebutlah. Bulan lain susah dah. Tak tak? Bulan Ramadan ni lah kita dapat berkumpul. Bulan lain, mu makan meja tu, aku makan meja lain, meja luar. Tak sama. Tapi bulan Ramadan kita duduk sama-sama, ambil peluang. Inilah keberkatan, barakah pada bulan Ramadan. Tu. Kita meraihkan kegembiraan nak buka puasa dengan bersama-sama kita berkumpul dengan ahli keluarga. Hak tu di antaranya. Banyak lagi kalau kita nak sebut. Yang kedua dalam hadis ni, Nabi kata kegembiraan itu yang kedua iaitu farhatun inda liqa'i rabbih. Ni bukan kat dunia. Ni di mana? Di akhirat nanti. Gembira kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk orang yang berpuasa je. Orang tak puasa tak dapatlah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Sejuk rasanya pagi ni, petang ni. Sejuk apa sebab? Sebab aircon lah. Biasa subuh datang tak sejuk macam ni. Asar rupanya pasang aircon. Sejuk lah. Tapi saya nak sebut sejuk sini, sejuk dan indahnya bulan Ramadan. Tuan-tuan tengok cuaca kat luar tu pun redup satu Ramadan. Kan? Jadi pahala tak sama dah dengan pahala orang yang berpuasa 18 jam. Kat mana tuan-tuan? Tak silap saya dekat Allahumma salli Spain. 18 jam. Tuan-tuan bayangkan. Lama. Sebab apa? Sebab kat sana musim panas. Saya pun dulu, masa belajar di Mesir dulu, kena memang bulan puasa ni bulan panas. Memang. Bulan panas pula. Musim panas. Memang lama siang. Oleh kerana tu, orang Arab, bila bulan Ramadan je, dia malam tak tidur. Yang kaki futsal tu, dia hidupkan malam dengan kaki futsal, main bola.
Sebab malamnya pendek. Kita ni adil lah. Sama lah. Malam dengan siang lebih kurang sama. Pahala kita, ketika kita rasa sejuk macam ni, tak sama yang saya nak sebut tadi, tak sama dengan orang yang puasa dalam keadaan berpanasan. Orang di Afrika, orang di negara Arab, tak sama. Oleh sebab tu, ulama kata, pahala kita ni Allah Ta'ala beri mengikut masyaqqah ketika kita melaksanakan ibadat. Kalau dia datang, tebang juga, orang Terengganu kata, tebang juga pergi datang masjid surau untuk sembahyang berjemaah dalam keadaan kaki dia tempang. Dalam keadaan dia dah gerak, dia datang juga, pahalanya Allah Ta'ala beri lebih lagi daripada orang yang sihat. Oleh sebab orang yang sihat ni kena buat lebih lagi. Orang sihat malas, malulah dengan orang yang sakit. Tuan-tuan kat YouTube, tuan-tuan tengok ada orang tu, dia buta mata dia. Dia datang masjid juga. Orang tak pimpin tangan dia, tak ada orang pimpin. Ikut pandamu lah nak datang masjid surau ke tak, ikut pandamu. Dia nak pergi juga. Dia minta orang sekali je, iaitu pasangkan tali daripada rumah dia sampai ke masjid. Sebab dia tak nak menyusahkan orang. Tak boleh menyusahkan orang, dia rasa malu, segan. Dia minta sekali je, orang ikat tali sampai ke masjid. Maka dia setiap hari, 5 waktu sehari, akan memegang tali itu datang ke masjid. Dan saya juga pernah melihat dengan mata kepala saya, orang datang masjid dalam keadaan badannya regok, tahu regok? Regok, bahasa Johor. Mengesot. Masa saya belajar di Mesir tu, Allah malu. Kalau rasa malas je tengok pokcik tu lah. Mengesot tuan-tuan, bukan buta, mengesot. Tak ada wheelchair. Sebab orang miskin. Tak ada orang nak bagi pada dia wheelchair. Mengesot datang masjid surau. Tuhan gandakan pahala dia mengikut kepayahan, masyaqqah yang dia alami. Dan saya juga pernah, ini di Muar. Saya mengajar, setiap kali saya datang mengajar, pakcik tu ada. Pakcik tu dia tak boleh duduk macam tuan-tuan, bersila. Dia duduk macam mana? Dia duduk bertongkatkan kepala lutut. Kepala lutut. Lama kalau saya mengajar setengah jam lah gini. Bukan duduk dengan punggung, duduk dengan kepala lutut. Cuba buat sekali. 5 minit. Ketar kita. Sebab apa? Ketar tu. Kepala lutut gogeh, Ustaz. Tak gogeh, longgar. Dia boleh. Dia boleh. Malu sikit saya kata. Kalau saya datang masjid tu, malu sikit ke haji tu. Malas-malas ni. Tuhan beri pahala pada dia. Samalah kita, Allah Ta'ala beri kita puasa pada bulan Ramadan ni, Tuhan nak suruh kita rasa apa? Susah orang yang susah. Susahnya orang nak dapat makanan. Susahnya orang nak dapat seteguk air. Baru kita rasa susah. Bila susah, kita kembali pada Allah Ta'ala. Orang bila senang, susah nak kembali pada Allah Ta'ala. Boleh bilang dengan jari, bila orang senang tu, dia akan kembali kepada Allah. Bila dia senang, dia kata apa? Aku. Bila kaya, dia kata, dulu aku berusaha bagian. Aku. Dia sebah. Bila susah, dia kata, Allah uji aku. Ini orang tidak ada adab. Kalau dia kata susah, dia tak sandar kepada Tuhan, Tuhan uji aku, lagi tak ada adab. Yang beradab macam mana, Ustaz? Susah pun dia kembali pada Allah, senang pun dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni orang yang beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebelum saya mengakhiri tazkirah saya, saya janji tadi 15 minit. Ini dah lebih. Ini dah mungkir janji ni Ustaz ni. Tuan-tuan, perempuan, saya pesan diri saya dan tuan-tuan supaya gunakan peluang kita dapat masuk bulan Ramadan ini, panjatkan doa. Doalah panjang-panjang, tuan-tuan. Jangan imam doa panjang-panjang, mam. Makmum belakang mengamuk kan. Kita nak doa sendiri. Doalah, ambil masa ni, doa panjang-panjang. Menangis pun, nangislah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejam sebelum buka puasa. Nak nangislah sama anak bini kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta pada Allah Ta'ala ni tak sama dengan minta dengan makhluk. Kita minta benda yang sama pun Tuhan layan. Kita minta sekecil-kecil perkara pun Tuhan dengar. Tapi kalau kita minta dengan MPKK, ketua kampung, minta benda. Minta garam setengah kilo. Agak-agak apa ketua kampung respon? Bagi reaksi, engkau ni tak ada benda lain yang nak minta. Tapi Tuhan tidak.
Ulama kata, mu nak minta bawang dengan Allah pun boleh. Tuhan akan layan. Tuan-tuan minta dengan Tengku Mahkota Johor. Minta benda. Minta beras. Minta beras bukan banyak pun. Ni. Apa panggil? Sebiji ke apa panggil? Sebiji. Apa reaksi raja? Raja akan beri reaksi, engkau telah menghina kedaulatan kerajaan aku. Kerana minta benda yang remeh, minta benda yang besar. Tapi Tuhan, kan kita belajar dalam sifat 20 mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tuhan tak sama dengan makhluk. Kita minta apa banyak sekalipun Tuhan tak menyampah. Tuhan lebih suka kita minta dengan dia beracap-acap kali, minta hidayah, minta keampunan, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, ampunkan kedua orang tua kita. Yang kedua, tuan-tuan, kesempatan ini juga saya nak sebut di akhir tazkirah ini, beri peluang bagi makan kepada orang. Tak banyak, sikit pun bagilah. Bagi kurma, tak payah beli Mariami ke Sapawi ke Ajwa, belilah apa yang mampu kita beli, kita beri. Kita bagi orang minum lepas tarawih, kan, sediakan air mineral, sediakan pisang-pisang. Ini solat Jumaat, sediakan pisang. Apa salahnya? Sediakan pisang juga. Tapi nanti kita tengok akan orang berebut pisang-pisang sebelum daripada selesai solat Jumaat. Saya pun kalau ada mangki pun keliru. Mana satu mangki ni? Solat Jumaat, kan. Belum habis solat Jumaat, pisang dah habis dah. Mangki mana yang ambil tu? Tak apa. Tapi kita yang beri dapat pahala. Jangan fikirlah yang tu. Kita nak bagi bagi makan kepada orang. Cuma kita ajar diri kita supaya bersikap bersikap sabar. Ni kadang-kadang bubur lambuknya ada 3, kita ambil 3-3. Hak orang tu. Tu nak menguji kat kita tu. Ada luar tu makanan, nampak tak? Ambil seseorang aje. Ni dia sapu belaka. Tu tak puasa tu. Maknanya dia tak sabar. Dia tidak sabar. Itu yang kedua saya nak pesan, beri makan. Yang kedua, tuan-tuan, bangunlah sahur. Bangun sahur, kejut anak bini kita. Bukan bini kita kejut kita. Kita yang kejut sahur, bangun sahur, ketuk periuk. Ni bini kita ketuk periuk kat telinga. Bangun sahur bang. Biar kita. Dan solat subuh lah berjamaah. Bulan ni lah kita dapat nak solat subuh berjamaah. Kalau bulan lain tu Allah telah ajak subuh lah Ustaz, subuh gajah lah Ustaz. Ni kita bangun sahur. Jangan tidur lepas sahur. Waktu sahur tu juga di antara waktu apa? Yang mustajab doa. Minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupkan majlis ilmu dan teruskan khidmat. Tolong orang susah. Tolong orang susah, mudahkan mereka. Tak banyak tak perlu kita nak memberatkan diri kita untuk buat yang payah-payah. Tolong bini kita masak, tolong bini kita potong bawang. Itu dah dikira menyenangkan orang yang kita sayang. Kita tolong basuh kain, tolong sidaikan kain. Abang lain macam lah bulan Ramadan. Memang ini bulan Ramadan, bulan menzahirkan kasih sayang. Allah Ta'ala menzahirkan kasih sayang pada kita, dan kita juga mestilah menyebarkan dan berkongsi kasih dan sayang kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, lebih-lebih orang yang dekat dengan kita. Wallahu Ta'ala a'lam. Sekadar itu saja perkongsian ataupun tazkirah kita pada petang ni. Mudah-mudahan insya-Allah nanti kita jumpa lagi pada sesi-sesi ataupun kuliah akan datang, kuliah subuh insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sign check.
Terima kasih. Boleh makan terus ke? Terima kasih. Barakallahu fiik.